Edwin, kalau kita masih lagi bercerita berkenaan tragedi pesawat AS365 Dolphin, tragedi ataupun kronologinya boleh, kita sudah pun cerita tadi dan boleh juga didapatkan dalam secara ringkas adalah apa tempatan. Jadi kita nak bersama dengan individu ataupun seseorang yang semalam turut berada di tempat kejadian, turut bersama-sama dalam proses mencari dan menyelamat mangsa. Kita bersama dengan penolong kanan Pesuruhjaya Bomber Othman Abdullah yang juga merupakan pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Selangor. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Selamat pagi. Baik tuan, inilah Edwin ya, kita seluruh negara berkongsi kesedihan, terkejut apa yang berlaku semalam. Jadi tuan juga sendiri berada di sana semalam, antara orang yang pertama yang sampai ke tempat kejadian. Kita nak tahulah, mungkin tuan boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya yang berlaku pada saat selepas 4:55 petang itu. Okey, terima kasih. Pertamanya sekali kami menerima panggilan daripada orang awam, lebih kurang 4:57 yang mengatakan dia, orang awam ni orang kampung lah, dia melihat sebuah helikopter yang terombang-ambing dalam keadaan yang kebakaran dan jatuh. Dan selepas panggilan itu kami terima di Pusat Gerakan Operasi Bomber sendiri di Negeri Selangor. So kami arahkan kami punya anggota bomber kami di Semenyih, Kajang dan juga Bangi untuk terus bergerak ke tempat kejadian. Dan lebih kurang dalam pukul 5:15 kami sampai. So kami mulakan gerakan operasi lah bersama-sama dengan kawan-kawan kita daripada polis dan sebagainya. Alhamdulillah tak sampai dalam masa 10 minit, saya ingat dalam pukul 5:20 kami sampai ke lokasi tempat berlakunya perangan tersebut. Dan pada masa itu kami dapatlah temui beberapa mangsa yang kami temui. Mula-mula sekali kami temui mangsa bukan dalam 3 orang mangsa yang berada di situ, dan mungkin dalam keadaan yang tidak begitu sempurna lah. Dan laporan awal semalam menyatakan bahawa pesawat ni ataupun helikopter ni terhempas disebabkan oleh keadaan cuaca yang buruk dan juga angin kencang, dan itu adalah seperti yang dinyatakan dalam berita semalam. Dan operasi pencarian dan juga pengesanan di kawasan lokasi, adakah sukar ataupun dapat dijalankan seperti biasa? Okay. Memang betul, masa itu berlakunya cuaca yang agak teruk juga, iaitu hujan lebat dan petir sebagainya. Tapi masa kami sampai itu cuaca dah agak reda. Sebenarnya kami sampai itu keadaan lokasi itu agak curam juga, bukan dalam 3 ke 40 kaki di dalam lembah yang mencuba kami untuk mencari mangsa lah. Tu kata kami, walaupun itu kami mangsa dalam 10-15 minit untuk sampai ke tempat lokasi berkenaan. Dan saya rasa kami dapat menemukan mangsa yang seterusnya, yang keempat dan kelima tu dalam masa 10 minit kemudian selepas itu. Kalau boleh juga dikongsikan, semalam pihak Jabatan Bomber dan Penyelamat menerima panggilan daripada orang awam berkenaan kejadian tersebut, dan dilaporkan juga sebelum terhempas di kawasan Nahas itu, helikopter itu dilaporkan sudah pun meletup ataupun berlakunya letupan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini tuan, kalau kita lihat proses siasatannya selepas ditemui mayat tersebut, proses pencarian bangkai pesawat itu pula bagaimana selepas ini? Okey, sebenarnya bukannya berlaku, pandangan saya lah, sebenarnya bukan berlaku letupan di udara, sebab orang awam tu nampak helikopter tersebut dia terbakar di udara dan keadaan melayang-layang lah. So base pada yang kita temui di tempat kebakaran, bangkai pesawat tersebut sebenarnya tidak bersepai, dia berada di tempat yang sama, lebih kurang dalam besar studio ni juga. So semua mangsa dan bangkai pesawat di tempat yang sama. Jadi itu memudahkan kami untuk mencari operasi masa tersebut lah. Dan saya rasa tidak timbullah kata mungkin susah nak cari bangkai dan sebagainya. Dan lokasi pesawat ini terhempas adalah di kawasan Kebun Getah yang terletak di Semenyih. Dan berapa lama tempoh ataupun masanya untuk mencari mayat-mayat, keenam mayat? Okey, base kepada kami punya semalam punya kes. So daripada tempat base camp kami sampai ke tempat lokasi bukan dalam 2 km saja, tak jauh. Tetapi keadaannya begitu teruk sekali lah, sebab tiada-tiada orang masuk, kami terpaksa melalui curam, tebing dan sebagainya. Lebih kurang dalam 10 atau 5 minit kami sampai ke tempat kebakaran atau tempat lokasi daripada base camp kami. Cuma tak lama lah, masa cepat, sebab kami ada kawan-kawan kita yang dia peringkat orang luar ni, orang kampung yang membantu kita untuk mengenali mana lokasi yang tempat kejadian sebenar.
Itu menyebabkan kami lebih cepat sampai ke tempat kejadian. Mayat pertama yang dikeluarkan semalam kira-kira pukul 11.30 ya. Yes, kalau boleh kita kongsikan juga seperti yang dilaporkan. Dilaporkan ataupun diumumkan oleh Menteri Pengangkutan bahawasanya akan diwujudkan satu jawatan kuasa khas yang terdiri daripada PDRM, DCA dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menyiasat apa sebenarnya yang berlaku. Bagi pihak bomba sendiri, dalam jawatan kuasa ini bagaimana akan bergerak untuk memastikan proses penyiasatan itu boleh dilakukan dalam, kalau boleh, kadar segera? Sebenarnya pada pagi ini pihak DCA dan beberapa agensi yang terlibat termasuk bomba sendiri, kita telah bergerak ke pasar lokasi dan sedang menyiasat apakah punca-punca ataupun sebab-sebab berlakunya insiden tersebut. Tapi sebelum itu juga sebenarnya saya nak kata sini, sebenarnya peringkat awal kami temui mangsa itu sepenuhnya pada pukul 8.30. So semua mangsa ke-6 itu telah ditemui sepenuhnya. Cuma proses nak bawa kita keluar daripada tempat kebakaran, tempat kejadian tersebut, keluar tu agak susah sebab keadaan bukit bukau dan juga cerun dan juga licin dan sebagainya. Itu menyebabkan dia lambat nak dibawa keluar ke mayat tersebut ke tempat yang sebenarnya patutnya lah. Ya. Dan juga helikopter yang dinaiki ataupun helikopter ES-3655N2 yang kita tahu ialah milik swasta dan juruterbangnya iaitu Captain Cliff juga yang bersama-sama dalam tersenarai 6 penumpang yang terlibat dalam nahas tersebut. Baik, menurut pemerhatian Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita tahu bahawa pesawat ini meletup di udara dan dilaporkan meletup 2 kali sebelum terhempas di lokasi. Dan mestinya keadaan bangkai pesawat tersebut dengan serpihan-serpihannya, tapi namun seperti yang dikatakan tadi, semua bangkai ataupun serpihan tersebut berada dalam satu lokasi, jadi itu mungkin memudahkan pencarian. Namun antara kesukaran yang dihadapi selain daripada cuaca dan juga keadaan pada waktu itu curam, bagaimana pula dengan ataupun dengan pegawai-pegawai yang diarahkan di sana? Adakah juga semuanya seperti yang telah dirancangkan dalam keadaan baik ataupun ada masalah yang keluar? Okey, sebelum tu saya tadi, bagi saya kita tak boleh bagi kata maklumat awal, katakan confirmation dari segi letupan berlaku di udara. Bagi saya benda ni memerlukan masa sedikit untuk kita buat pengesahan sebab kadang-kadang hearsay daripada orang awam mungkin tak tepat. So saya rasa pada pagi ini nanti mungkin kita akan dapatlah secara sebenarnya apakah yang berlaku sebelum helikopter itu terhempas. Dan juga dari segi dari segi kami punya agensi, kami punya anggota dan sebagai orang lain dan lain agensi itu, saya rasa kami di sana sebenarnya memang tak ada masalah. Sebab kami antara bomba, antara pihak polis dan lain agensi yang terlibat, kami bersama-sama membantu untuk mengeluarkan mangsa tersebut. Cuma mungkin tadi katakan sedikit kesukaran ialah dari segi keadaan muka bumi yang agak tidak begitu mengizinkan untuk kita bawa keluar dengan cepat. Itu saja. Lainnya tak ada masalah. Berapa anggota pegawai yang dikerahkan ke sana? Peringkat awal kami gerakkan daripada Balai Semenyih, Balai Kajang dan Balai Bangi bukan dalam 30 orang. 30 orang. So balai pertama sampai Balai Semenyih, dan lepas tu Balai Bangi dan Balai Kajang. Dan juga daripada pihak polis sekali lah. So mana operasi kami bersepadu untuk mencari orang tersebut. Sesuruhannya untuk bomba saja kami ada libatkan dalam 100 orang. Kami libatkan bomba unit storm kami sendiri daripada Selangor, KL dan juga Negeri Sembilan. Kalau kita lihat tragedi seperti ini adalah tragedi yang sememangnya kita katakan sememangnya mengejutkan. Tak ada siapa menduga dan sebagainya. Dari segi pengurusan operasi daripada Jabatan Bomba sendiri juga, bagaimana dalam menangani hal ini, pengurusan operasi itu dilaksanakan oleh Jabatan Bomba untuk memastikan bahawasanya terus berada pada tempat kejadian dan terus berada pada tempat nahas pada waktu yang dilaporkan. Okey, terima kasih. Sebenarnya mudah sebab kalau mengikut peraturan yang sedia ada, kita ada arahan yang dikeluarkan oleh Amerika yang sendiri, itu arahan 20 dan sebagainya, yang mana macam datang bomba sendiri, kami sampai-sampai je kami dah set up kami punya pusat kawalan bomba di depan tu, yang mana kami akan sediakan segala keperluan kita, perancangan kita dan sebagainya. So maknanya bagi kami perancangan yang kami buat tu tidak ada masalah sebab kami ada sentiasa ada anggota kami, pegawai kami yang bertugas mengikut perancangan yang kita buat. Dan juga dengan pihak-pihak macam polis, JPAM, medical, semuanya mengikut seperti mana yang diminta oleh peraturan ataupun arahan SOP yang sedia ada. Tak ada masalah sebenarnya. Itu begitu mudah sebab kita dah biasa buat
simulasi dan sebagainya. Kalau boleh kita kongsi juga Edwin ya, kali terakhir nahas yang kalau boleh katakan serupa seperti ini berlaku pada 31 Disember 2014 di Tanah Merah Kelantan, Edwin. Dan adakah prosedur ataupun SOP-nya sama seperti nahas-nahas sebelum ini ataupun nahas kali ini ataupun yang berlaku semalam tu berlainan sedikit? Dia sepatutnya sama sebab dia arahannya sama, arahan tu arahan yang seragam untuk satu negara, untuk semua agensi yang terlibat. Tidak kira bomba, polis atau lain agensi. So mana sepatutnya kalau arahan tu sama, kepatuhannya sama, so bagi saya personally maknanya dari bomba sendiri kita tak ada masalah. Kan maknanya kena ikut arahan yang sama. Sama juga SOP ni juga berlaku pada banjir, pada kebakaran lain, semuanya sama. So maknanya dari segi hubungan, dari segi koordinasi tu kami kena buat selalu simulasi atau latihan bersama supaya membolehkan ianya dapat dilaksanakan dengan tepat dan mengikut SOP yang ditetapkan. Rentetan daripada kejadian itu juga beberapa ataupun ramai orang berkongsikan berita-berita terkini sama ada di laman sosial, di Facebook atau juga di Twitter. Ada juga yang berkongsikan mengenai kabar angin tentang apa yang terlibat ataupun apa yang sebenarnya berlaku semasa tragedi itu. Jadi bagi pihak tuan sendiri, kabar angin seperti ini, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk menangani segala kabar angin yang saya rasa boleh menjejaskan proses siasatan sedikit? Itulah saya nasihatkan pada semua yang terlibat, kalau boleh elakkanlah kabar-kabar angin seperti ini. Dan bagi kalau siapa yang terima kabar angin seperti ini, saya rasa elok kita jangan komen, kita jangan layan, kita jangan forward pada mana-mana media sosial lain sebab ia memang banyak mengganggu lah kita punya operasi atau kesihatan sebab dia banyak buat teori-teori yang kita rasa mungkin tidak betul. Dia lebih pada hearsay ataupun dengan kabar angin jadi pada waktu tertentu katakan dia buat conclusion. Baik. Betul apa yang dinyatakan oleh Subhan Abdullah dan terima kasih kami ucapkan kerana bersama dengan kami walaupun di saat-saat genting seperti ini ataupun di saat-saat akhir seperti ini untuk berkongsi berkenaan dengan kejadian khas helikopter yang terhempas ataupun meletup malam tadi di Semenyih. Dan betul juga dinyatakan jangan kita manipulasikan ataupun sebarkan maklumat yang tidak sahih dan kita nantikan antara maklumat sahih itu biarlah di tempat yang seperti media dan juga pihak-pihak berkuasa.